Yang mulia Tuan Pengerusi selaku imam selaku imam masjid di sini, dan kepada ahli jawatan kuasa masjid di sini semuanya, dan ustaz-ustaz, guru-guru dan semua hadirin dan hadirat yang hadir di majlis yang sanggup merebutkan peluang keemasan. Kerana peluang itu kalau kita tilik kepada kesibukan kita tu boleh dikatakan tak ada peluang lah. Kata kita orang petani sama berkali orang Kelantan pun tak ada luar lah. Nah, dalam hidup kita kalau nak cari luar dia tak ada luar lah. Hari tak cuti luar dengan kerja. Hari cuti pun tak luar juga. Jadi tak ada luar lah. Sebab itu digunakan kita suruh rebut peluang. Dalam hadis pun ada isyarat irtanim. Tak apa dia tu. Tidak panggil harta ghanimah. Harta ghanimah ni harta dapat dari jalan rebutan. Harta rebutan mana bila hasil berlakunya peperangan bagaimana? Bila dapat tawan apa dia panggil ghanimah. Harta yang hasil secara dapat rebutan dipanggil. Maka dalam hadis isyarat pada kita irtanim, rebut olehmu. Dia suruh rebut. Kerana ada tunggu peluang, tak ada. Nah. Ya kalau itu tak ada apa, sebentar letak. Pergi situ sebentar. Hari ni kosong. Pergi situ sebentar. Ya ada, ya tak ada mana luar. Jadi alhamdulillah, luar ini bukannya boleh buat kalau tidak takdir dari Allah Subhanahu wa taala, yakni secara hakikinya. Jadi alhamdulillah dengan taufik hidayah dari Allah, walaupun dalam kesibukan kita sanggup dapat rebut. Itu dia. Sebab perkaranya jarang-jarang sekali. Bukannya itulah. Jadi alhamdulillah, supaya ni juga kalau kita nak kira balik pihak kita sendiri ni pun kalau kira penuh dengan masa. Ini kebetulan cuti dah lah. Cuti hari Ahad, habis program hari Ahad mengajar, tutup hak pondok apa tutup. Sampai petang Ahad mengajar bahagian umum. Pagi senang mai ke sini. Terebut kita kata rebut tak ada luar apa tu lah. Rebut. Maka celah rebut ni pun sutut dia sekat jemaat je. Lepas tu kena balik lah. Lepas tu saat senang depan pula tu sebelah balik Kedah tu sutut jemaat nak balik je. Gitulah keadaan rebut gitulah, nak pakai rebut gitulah. Alhamdulillah, walau gana sekalipun kita syukur di atas nikmat dan rahmat yang telah dicurahkan Allah Subhanahu wa taala. Mana satu kita ni masih hidup. Antara lainnya kita ni masih hidup. Apabila sampainya ajal kita cukup-cukup yakin kita orang mukmin ni tak boleh dah nak minta kera. Kat sini cakap nak minta kera. Tak cakap minta kera, minta tipu, minta tangguh. Tu cakap lah. Orang petani cakap minta kera. Kera dulu boleh. Ni sebab kita ada kera saat ni kan. Masa siapa dah ni kalau turun ni tak apa lagi kera sementara tu kata ni kata. Gak kera-kera ni daripada Arab ta'akhir. Itulah Quran kata la yastakhiruna sa'atan. Apabila sampai ajal tu masa timpuh. Allah Taala beri tipuh pada kita, setiap kita ni ada ajal bukan? Daripada mulanya lahir sampai kepada saat terakhir, roh kita dalam kandungan badan saat terakhir maka dicabut ambil. Maka ajal tu tak ada siapa tahu. Walaupun kita yakin kita ni ada ajal, masa tipuh tertentu di sisi Allah, ila ajalim musamma, yang ditetapnya di sisi Allah tetap dah. Kita punya ni tak tahu. Tu panggil ajal. Apabila sampai masa telah ditetap oleh Allah, la yastakhirun. Tu kata tak boleh nak minta kera, boleh satu saat je. Bukan saat jam, 1 jam, saat lughawiyah tak. Tu saatan. Orang petani kera ambil lurah kata tak sekali. Tak. Tu saatan, kita buat saatan. Ambil waktu sikit tu. Tak sah kena minta kera minit.
tan sekali pun tak boleh, tu panggil sa'atan, dia panggil sa'ah lughawiyah. Ada pada kata satu saat ni mana satu jam, itu saat falakiyah. Nah, dia kata tak boleh nak minta kera, nak minta koha dulu. Koha dulu cakap kat Kelantan dah. Koha dulu dah. Nak minta kera, nak minta koha dulu. Nak koha dulu setara nak saatan. Oi, tak boleh dah. Dan wala yastaqdimu, nak minta dulu Kita ni Allah Ta'ala menetap jam 9 betul, tak lebih seminit. Kita nak minta dulu pada 9. Tak juga. Arti tetap sungguh-sungguh ajal kita ini. Demikianlah ni saat nasbah kita masing-masing. Begitu juga saat Allah Ta'ala menentu lah apa dia akan naiknya matahari sebelah barat. Tentu juga diisi Allah. Dan juga akan lahirnya Dajjal, akan turunnya Isa alaihissalam di antara kerja membunuhkan Dajjal. Semua itu diisi Allah musamman, tetap semuanya. Cuma kita sebagai iktikad perkara itu mesti berlakunya. Bilakah? Wallahu a'lam. Termasuklah dengan soalan yang kedua tak ni. Nah, soalan yang kedua sana apa dia? Apa dia? Ramalan jadi kan. Ramalan tak ada apa buku ramalan tu, tapi jangan dia menentu tahun yang keberapa, kerana tak ada siapa yang boleh menentukan. Allah tak ada menentukan, dalam Quran tak ada. Bagi kita hidup menentu tahun sekian-sekian tu tak sah lah. Cuma ramalan tak ada apa. Mungkin hadis dok ayat dah mesti akan berlaku. Dajjal akan lahir. Panak ramalan tahun berapa? Tahun depan. Tahun depan Dajjal mana? Nak tanya situ, ya Dajjal ni banyak kau bahas pada lurah. Dajjal arti kazzab, pembohong. Tu ada sama-sama. Dajjal tak ada tahun depan, tahun ni dah. Tu. Pada dari segi lurah, sahabat datang pada hadis Dajjal. Mari dengan kelima jamak orang mengaji. Dajjal. Sirah Muntahal Jumuk jamak daripada mufrad Dajjal. Orang mengaji kelima surah panggil sirah mubalaghah. Apa arti Dajjal? Ai kazzab, pembohong. Kalau Melayu kata sangat bohong. Tu reti begitu. Maka hak tu kelima pada lurah, hak tu setiap tahun ada. Dajjal makna tu. Adapun Dajjal hak duk tamak anu. Nah, hak akan kena bunuh oleh Isa anu. Wallahu a'lam. Tapi mesti, sebab kita tengok dia ajar sudah minta berlindung. Di mana? Tahu di mana tempat kita diajar suruh minta berlindung daripada Dajjal? Duk amal tak? Amal rasanya, tapi bila tanya gini tak tahu nak ambilnya. Pernah ke tak baca doa? Ingat tak doa? Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Ingatlah. Duduk di mana tu doa tu? Duduk di akhir tahiyat sebelum salam. Kalau kita semaya seorang diri gak, boleh kita nak memanjang ke doa-doa tu. Tapi kalau kita jadi imam, tak saya dia memanjang, hanya sekadar fil alamin innaka hamidum majid, elak beri salam lah. Malaikat boleh juga kita satu kumpulan yang mahsurin. Masalah kita berjemaah, makmum kita 20 orang terhad, kami 20 orang semua ni panggil ar-radina bit tatwil. Bersetuju kami 20 orang kita para jemaah ni, supaya jemaah dalam keluar, jemaah tabligh keluar 20 orang, amal satu, maka kami 20 orang ni bersetuju supaya imam kita hafiz ni baca lebih panjang. Tapi jangan masuk orang luar lah. Kalau masuk orang luar apa boleh juga nak panjang, kena tanya. Kamu izin tak ni? Kamu redha tak kami nak panjang ni? Sebab duk panjang semaya tarawih dah. Kami pun setuju. Kalau begitu bolehlah bagi imam memanjangkan. Maka tak kalau tu kita tambah ke doa.
Ya Allah, aku berlindung dengan kau daripada azab neraka Jahannam di akhirat nanti, dan daripada azab kubur sebelum pada sana, mana barzakh, dan minta berlindung daripada fitnah semasa dalam hidup kita ini dan fitnah ketika nak mati, dan fitnah al-Masih Dajjal. Dajjal itulah hak yang dimaksudkannya hak akan lahir di akhir zaman. Tahun berapa? Wallahu a'lam. Tak ada nak mana-mana tu. Itu kan macam mesti berlaku. Dan bila lahirnya Dajjal tu, Allah Ta'ala beri masa ke dia mengikut hadis 40 hari je. Tapi 40 hari pun hari yang pertama tu panjang, hari pertama seperti setahun. Hari yang kedua itu selamanya sebulan. Hari yang ketiga tu selamanya seminggu. Jadi kalau kira-kira 3 hari dah setahun, sebulan, 1 minggu. Lepas tu hari yang keempat telah seperti biasa 24 jam beginilah. Terus menerus sampai ke cukup 40 hari panggil. Maka semaya wajib puasa seperti ni. Situ dah timbul soalannya macam mana semaya zuhur, asar, maghrib, isyak. Macam ni. Tengok je lah kan je tak ada begini enggak. Moga gelak tak gelak dah. Hari ni zuhur jam 1 masalah. Masuk zuhur semaya zuhur. Sampai jam 4.30, 4.20 minit masalah asar, maya asar. Maghrib kita jam pukul berapa sini? 7 sekarang misalnya dah. 7 maghrib. Masuk jam 7 maya maghrib. Duk cerah gini. 8.15 minit masalah isyak. Maya isyak tengah hari begini. Tidur pergi siapa nak pukul 6 50 minit atau 45 minit subuh. Maya subuh cerah begini. Muka tak gelak setahun. Cemahnya orang masa tu. Habis Muharram pagi Ramadan puasa kita puasa Ramadan. Puasa Allah. Siapa masa buka ni malam dah ni buka. Allah hidupnya susah cemah semasa itu. Tapi oleh kerana hukum tetap begitu. Dengan akhir zaman yang begini. Jadi kalau kita ingin nak hidup umur panjang akan bertemu dengan susah begini. Jadi kalau hidup dan keadaan begini itu susah dan cemah macam mana no? Tapi bagi orang yang diberi taufik oleh Allah Subhanahu Wa Taala tak ada apa hidup masa mana pun. Orang yang dikhizlan lak dalam Taala hidup zaman maju tahun pun lalai bertambah lalai. Lupa bertambah lupa. Bagi orang Allah Taala menghidupkan mata hati, duduk dalam senang mewah pun dia tak lupa Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, syukurlah kita orang mukmin. Sebab tu senantiasa kita mendengarkan ajaran agama, kita rebut peluang supaya hati kita tu hidup dan segar. Belalah badan kita uzur, tapi mata hati kita segar dan sihat. Kan? Itulah sebab itulah mata hati kita, akal kita dia nak pada makanan, seperti juga badan mau pada makanan. Cerah pagi kita ada sarapan. Nak sarapan nasi belau ke nasi lemak ke nasi daging tu sarapan bahagian badan. Roh juga dia nak. Setiap saat dia nak. Maka inilah di antara makanan roh dengan kita belajar mendengar agama. Hak itulah duk tempat kita berasa susah, ia boleh menghiburkan hati, boleh sabar. Tempat kita susah senang, tidak melalai kepada Allah. Kita senantiasa ingat pada Allah. Jadi kita dah maklum dan yakin kita sendiri ajar tetap di sisi Allah walaupun kita tak tahu. Ya beginilah kalau ada ramalan tu. Gini. Ramalan bunyi ada bunyi tahu, bunyi pandai, bunyi tu. Kita tanya kelik baik. Nak tanya ramalan awak sendiri mati tahun berapa? Supaya nak terisap. Cuba buat ramalan awak mati tahun berapa? Tak tahu. Tu ke? Tak boleh kita nak buat ramalan walaupun dikatakan umur Ghalib 63. Umur Ghalib 63 ambil di Ghalib mana? Kerana Nabi mati umur 63 sallallahu alaihi wasallam. Kebanyakan sahabat di antaranya Abu Bakar pun, Umar dan Ali 63, Uthman 80 lebih. Jadi mana orang kata Ghalib umur Ghalib 63. Walaupun begitu tapi kita nak buat tak boleh. Kadang-kadang orang ni duduk dalam tak sihat semua.
Nampak zahir kat dia pergi dulu pada kita. Tapi jangan kita hak segar gila hak dia pergi melawat dia kelip bung kita pergi dulu. Dia lewat orang sakit dia melawat orang sakit. Nah dia hospital. Maaf lah saya ni berat dah tak apalah sama-sama. Balik kita sedang agung berlaku kemalangan dengan jalan. Kita pergi dulu masya-Allah. Nak buat ramal tak boleh. Dan lagi pula buat menyusahkan hati Tuhan wa taala. Hak yang penting kitanya menyegarkan amalan kita, mengesahkan amalan kita, beri sihatkan akidah kita, jaga akidah kita supaya sihat, sah. Itulah kita kena tupu pada ahli sunnah wal jamaah. Mana-mana pahaman dan pegangan yang datang mari, kita mesti mempertahankan dengan kaedah, mempertahankan dengan hujah dan alasan supaya kita tetap di atas akidah ahli sunnah wal jamaah, akidah yang bersih macam labanan khalisan sa'iran lisyaribi. Pegangan ibarat macam laban, macam susu yang khalisan, yang bersih, lagi pula sa'iran lisyaribi, yang lalu tak jadi jelik, tak jadi terlekat minum. Kadang-kadang kita bila minum enggak jelik. Ni macam laban susu. Pas susu ni lah maklumlah menyuburkan susu ni. Sa'iran, khalisan, yang bersih, susu yang bersih pula dah. Lagi sa'iran. Lalu bila minum tak jadi lekat, jelik, jeluak dak. Sa'iran lisyaribin. Tu ahli sunnah wal jamaah. Sebab tu kita kena tahu akidah-akidah dia. Maka akidah ahli sunnah barang tersebut tadi, barang lagi akan datang kiamat, ya mesti berlaku, la raiba fiha. Inna sa'ah akan berlaku, tidak ada syak lagi. Bilakah? Wallahu a'lam. Sebab Jibril sendiri pun tak tahu bilakah. Nabi pun sallallahu alaihi wasallam tak tahu bilakah, yakni masa tetap itu. Sebab dia panggil data hadis Jibril, lepas pada dia tanya soal ke masalah iman, Islam, ihsan, sudah jawapan selesai, dia tanya lagi mata sa'ah. Ya Muhammad akhbirni mata sa'ah. Cuba kau ceritakan bilakah masa kiamat, yakni bilakah masa berlakunya pasal kiamat tu mesti kiamat. Bilakah masa berlakunya? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam jawab, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Bukanlah aku yang ditanya tentang bila kiamat itu, bukan aku yang lebih tahu daripada yang menanya. Arti kamu yang menanya tak tahu, sama aku pun tak tahu. Tapi kiamat mesti berlaku. Dan pernah sekali orang-orang yang ingkar bangkit tu selalu desak, tekan, bila-bila ada sangatlah Quran bersebut cerita sangat tu. Antara lain kita dah baca surah Al-Mulk, tabarakallazi biyadihil mulk. Tuhan cerita, wa yaquluna mata hadzal wa'd. Itu Tuhan cerita. Mereka tanya Muhammad, bilakah janji itu? Bagi-bagi tafsir, janji kata nak kiamat tak? Bila lagi? Sebab nabi-nabi, rasul-rasul dulu-dulu sebut sangat kiamat. Bila lagi? Mari demo ni sebut pula dah. Maknanya gitu. Setahu dalam sejarah nabi mana nabi dulu ya tak kiamat. Mari Muhammad ni pun sebut kiamat pula dah. Bila lagi? Dan dia desak situ. Ya seperti kita di lagu tu lah. Bila dia sebut hadajah akan lahir, apa Isa akan turun, matahari akan naik. Bila lagi? Nak tahu bila lagi kan? Maka Allah Ta'ala ajar suruh jawab. Wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum sadiqin. Tengok dia hukum pula. Bila lagi nak berlakunya, dah kalamu tu benar sungguh kah? Arti kalamu tak boleh cerita, berarti mu tidak benar. Arti kamu tu dusta. Dia pukul balik. Tapi walau sebegitu desak pun Allah tidak suruh jawab dengan tetap, mensembunyikan. Allah suruh jawab, qul innamal ilmu indallah wa innama ana nadhirum mubin. Banyak kita ingatlah surah tabarakallazi kan. Kalau awak amal awak biri kat tahulah ayat tu. Maka mu kata kalau Muhammad pada jawab soalan tadi, mu jawab innama, dia mengaji kaedah innama adatu hasrin, hanyalah.
Innamal ilmu, hanyalah tahu. Tetapi bilakah yang mudah tukar tanya tu? Indallah je. Nanti innamal gitu. Mana yang lain boleh tahu? Innamal ilmu indallah je. La inda ghairi. Tidak di sisi yang lain sama sekali. Sebab apa? Sebab kita dok tahu ni mari dari mana? Ya kita boleh tahu ni mari dari mana? Dari Allah beritahu melalui belajar, melalui ilham, laduni macam, tapi dari Allah. Sebab kita asal mula lahir tak tahu apa pun kan. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah mengeluarkan kamu daripada perut-perut ibu kamu sedangkan kamu tidak tahukan syai'an, sedikit pun, habu-habu pun tak ada tahunya. Lepas tu kau tahu dari Allah beritahu, dari Allah beritahu melalui belajar, melalui mendengar, melalui tanya. Ataupun ilhatuh dari Allah tak melalui guru, dia panggil laduni. Tu tahu tu. Tiba-tiba masalah kiamat, masalah orang yang berkata perkara hayal gaib, Allah tak beritahu. Siapa boleh tahu? Hatta Rasul pun tak tahu. Sebab tanggungjawab itu sudah mamak tenang-tenang. Orang dak tekanmu. Jika mu benar sungguh, hawaya bilakah? In kuntum sadiqin. Kan main tu. Jika mu tu yang benar pada katanya kiamat akan berlaku, bila? Susah hati juga orang kena tanya kita dah. Sebab dia tanya, bila tahu? Nak apa ni nak kiamat? Nak tahu di mana mu sendiri. Tu. Munjuk tak betul tu. Nyurak gitu. Pasal susah hati kali gua dah. Tapi tak apa, Allah Taala menghiburkan. Mu jawab mama innamal ilmu indallah. Panak jawab apa tapi arti itu padat. Bagi orang faham bahasa, cukup tinggi. Innama hanyalah, jelah. Kita orang Kelantan je. Hanya tahu tentang bila-bila tu di sisi Allah je. Bila je kat siapa boleh tahu? La inda ghairihi, tidak di yang lain sama sekali. Cuma aku ni moyak lagi Muhammad kata, wa innama ana nazirum mubin. Tu je. Hanya aku ni nazir. Apa nazir? Ai munzir. Aku ni yang menakuti je. Menakuti macam mana? Siapa tak percaya hak yang aku royak ni, akan balasannya dengan aku je disediakan. Tu aku ni nazir je. Lepas tu bila nazir masuk guranya Bashir. Apa Bashir? Siapa yang beriman percaya aku royak, janjinya syurga. Bashir. Sabit tu Nabi tu dibakit Bashiran wa naziran. Dia tu yang mubashir, yang meroyak berita gembira nasbah orang percaya apa dengan dia. Dia tu nazir, yang mana muzik, yang menakuti royak berita ketakutan di nanti akhir zaman. Apa dia akhirat kelak mu akan kena azab jika mu tak percaya. Maka diri Nabi SAW panggil Bashir, Nazir. Hanya aku ni wa innama ana nazirum, lagi mubin. Mubin boleh tafsir. Apa mubin? Ai bayin. Aku ni yang menakuti, yang nyata. Lagi pula mubin, yang menyatakan je. Allah suruh aku menyata, aku menyata. Bila Allah Ta'ala menyata suruh aku menyata, mana aku boleh nak menyata? Jadi di sinilah kena jaga akidah. Jangan rusak akidah. Hanya kita yakin kiamat akan berlaku. Kita yakin Dajjal akan lahir. Isa akan turun. Setengah padanya bunuh Dajjal. Ada berlaku di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Duk masyhur kata Ibnu Sayyad. Seorang budak. Budak ni lah akan hilang akhir zaman. Dajjal budak ni lah. Masyhur di zaman tu. Umar apabila dengar begitu, cabut pedang dia. Nak bunuh budak Ibnu Sayyad tu. Berjumpa dengan Rasulullah SAW. Apa ini? Dia nak bunuh. Nabi kata, jangan. Belum tentu budak ni iakah akan lari, patut lahir Dajjal budak ni ke ataupun lain, belum tentu. Tengok dia. Fardu takdir Nabi SAW dia kata, iyakunhu. Fardu takdir kata, jika ialah budak ini Ibnu Sayyad ni Dajjal.
Jika dialah dajjal fardu kata, fala khaira, apa dia kata, Allah telah menyediakan Isa ke bunuhnya, bukan kerja mu. Oh, kalau dia ni sungguh bukan kerja mu bunuh dia Isa. Kalau dia tu wa illam yakunhu, jika budak ni fardu takdir kata bukan, hanya orang dok bergeger kata ni kata. Dok bergeger sini payah tak geger? Geger. Oh, geger tengah dok geger kata ni kata masalah ceroh gitu dah begini ada kata ni kata geger tu. Kalau sekiranya pakak dok masyhur kata budak ni lah Ibnu Sayyad, fardu kata kalau bukan, fala khaira laka fi qatli, tidak ada kebajikan bagimu Umar bunuh dia. Apa? Dia bukan sekali. Mungkin bunuh. Apa bukan sekali. Tak ada kebajikan pun. Salah dah. Bunuh dengan seka bukan nyata ini. Kalau bukan. Kalau sebenar budak ni lah. Akhir zaman dia raih. Lepas tu. Hak ni dah ke Dajjal sikit lagi. Kalau sungguh. Tuhan sedia dah orang untuk bunuh dia. Isa. Umar pun taruh. Tengok tu. Tu nak perkara itu begitu. Nabi pun tidak tahu. Walah kali tahu. Budak ni dah. Masalah. Dah juga. Jawab. Jika ia. Isa ke bunuh. Jika bukan ia. Tak ada kebajikan kamu nak bunuh dia. Tengok. Ni cara akidah Ahlussunnah lagu tu. Tidak kata benda tak patut tahu dah kata nak tahu juga. Bukan begitu. Sebab tu orang pesara, orang kufar dia tak percaya, dia desak dia kata in kuntum sadiqin, kalau sebenar sungguh royak. Nak royak macam mana? Masalah kita dok royak-royak ni bina tak tahu. Tahu-tahu ni dari Allah beritahu. Bila Allah tak beritahu, mana nak tahu sendiri? Tara Rasul dapat wahyu lagi pun Allah Ta'ala tak beritahu. Pas kita orang bukan Rasul nak kita tahu. Nak jaga akidah, nak jaga akidah. Nah. Oh, itu biar ramalan tahun depan. Pula. Tentu hari dah. Jam berapa? Tak payah. Itu kena bisa pasti tu dah tahu sungguh kan. Tu. Kena buat ramalan apa dia berlaku gerhana tu boleh kira tu kan. Ramalan gerhana nak buat sepanjang keledah apa keledah hari ni tengok ke boleh buat keledah kan. Subuh je sekian minit sekian, beberapa hari teralih pula. Mengarik je sekian minit sekian, je sekian minit sekian. Tak apalah dia teratur untuk kita kira secara apa dia ni, aturan yang diatur oleh Allah. Wal qamara qaddarna kan. Ni tak ada ayat qadar ni. Tak ada ayat tentu ni. 15 Ramadan. Oh. Hari Jumaat. Oh, apa tu? Saat ni berlaku apa dah? Oh, Dukhan. Ya. Nanti tengok dah tengok ada. Ramadan ni lah. Oh, tahun depan lagi. Ya. Apa tak ada apalah kalau berlaku pun ya. Kalau tak berlaku pun ya, tapi kita tidak ditupu ke situ. Sahabat hadis tidak menentu pun tahun sekian. Tu ramalan dah. Ramalan. Dalam ramalannya begitu. Itu dia. Kalau kena kebetulan dia panggil. Kebetulan bukan cara yakin, bukan kebetulan. Supaya buat ramalan tu lah, ramalan kira cara ramalan. Siapa orang yang kupuh tak cabakit pun dia kata dunia ni akan hancur. Dunia ni ada umur. Dia kata gitu. Habis kau tu agak betul dengan kita dengan jatuh kita ni akan kiamat. Itu. Baik, kita kembali kepada soalan yang pertama. Soalan yang pertama iaitu masalahnya kita ambil seorang anak kecil tapi katanya umur dah lebih daripada 2 tahun. Begitu. Umur dah lebih daripada 2 tahun. Kemudian anak yang kita ambil itu adalah ajnabi dengan kita. Ajnabi dengan kita yakni bukan mahram kita. Ya terkadang mahram lah nama mahram. Ya kita ambil anak buat anak akak tu dah anak penakal kita dah. Tu mahram dengan kita. Kita ambil anak perempuan, anak adik kita. Kita tak ada punya anak. Berasa nak ke anak, kita ambil anak adik kita. Arti anak penakal ataupun anak saudara kita panggil. Maka tu mahram dengan kita tu.
Tapi di samping dengan kita pun dengan isteri kita bukan mahram pula. Malaikat kita berkahwin sepupu. Kahwin sepupu. Anak menakir kita, anak menakir dia juga fardu kata. Tu lain hal lah tu. Kita katakanlah lain pada masalah itu. Kita ambil anak buah anak akak, anak ajnabi dengan puan kita dengan kita sendiri. Maka di samping itu nak cari jalan supaya dia jadi mahram dengan kita. Baik, kita kena mengaji dulu mahram itu terbahagi kepada berapa? Terbahagi kepada 3. Apa dia mahram? Ulama memberi ta'rif rahimahumullah taala, man haruma nikahuha 'ala at-ta'bid imma binasabin au biradha'in au bimusaharatin ataupun sihrin dia panggil. Itu 3. Mahram-mahram ialah mereka yang haram oleh berkahwinnya atas jalan ta'bid, berpanjangan selama dalam dunia ini. Dia panggil mahram. Panggil mahram. Kemudian mahram saat ni tu perempuan yang haram berkahwin selama-lama dalam dunia, imma ada kalanya sebab keturunan nasab. Itu sebab. Ada kalanya sebab radha'. Tak apa. Susah. Apa sebentar dia lepas. Baik. Ada kalanya dengan sebab susu, ada kalanya sebab beramil-amilan musaharah. Tu panggil mahram. Salah satu daripada 3 sebab tu. Lain pada 3 itu walaupun haram selama-lama tapi tak panggil mahram. Ada lagi haram selama-lama tapi bukan tak panggil mahram. Nak panggil mahram salah satu pada 3 sebab. Sebab nasab keturunan ataupun sebab radha' susu ataupun sebab musaharah ataupun dengan kata lain sihr. Beramil-amilat. Maka hak sebab nasab dia ada 7 bagai. Radha' sama. Kan datang pada hadis yahrumu minar radha' ma yahrumu minan nasab. 7 bagai sama. Adapun bil musaharah yang 4 bagai. Mana? Ibu isteri ke atas. Kita panggil mertua. Nak gilah hingga ke atas. Itu nasabah kita lelaki. Kalau perempuan pula Bapak suami hingga ke atas. Panggil mertua lah kita panggil dah. Mertua bahasa surat. Kalau kita larat kampung orang petani panggil tuk tua. Tuk tua. Mertua hingga ke atas. Itu musaharah. Apa dia lagi? Mak tiri. Mak tiri. Dia panggil isteri bapak. Begitu kerana sebab dengan perempuan bapak tiri. Akah segi. Dia sebab dia berkahwin dengan bapak kita, dia bukan ibu kita. Maka dia jadi mahram kita. Haram selama-lama bila ibu bapak kita cerah dia ke ataupun cerah mati ke, maka dia tu dia panggil mak tiri. Cuma dia panggil apa ni? Bekah mak tiri. Bila cerah dengan bapak dia panggil bekah. Kalau tak cerah dia panggil mak tiri. Itu istilah Melayu kan. Tu haram selama-lama. Wala tankihu ma nakaha abaukum. Jangan kamu kahwin perempuan yang telah kahwinkan oleh bapa-bapa kamu itu. Dan sebaliknya. Tu. Dan pihak bawah pula. Isteri anak kita. Hingga terus turun ni. Apa isteri anak kita? Kita panggil menantu. Turun dia, turun hingga mana? Isteri anak kita, isteri cucu kita, isteri cicit kita. Hingga ke bawah dia lah. Dia panggil mahram bil musaharah. Lepas tu satu lagi anak isteri kita. Hingga turunlah anak isteri kita tu boleh anak pula cucu isteri kita. Boleh anak pula cicit isteri kita. Tu panggil anak tiri kita. Tadi ibu tiri ke atas. Tu anak tiri ke bawah. Dan mertua ke atas dan menantu hingga ke bawah. Tu 4 bagai mahram bil musaharah. Maka anak yang kita ambil tadi
Nah, kita ambil lepas pada 2 tahun dah. Sebab apa masalah lepas 2 tahun? Kalau 2 tahun tak lebih pada 2 tahun, nah mazhab kita Syafi'i boleh kita cari jalan mahram secara menyusu. Secara nasab tu dah bukan dah nasab kita. Bukan anak ajnabi, bukan mahram bin nasab lah. Bukan anak penakal lah, bukan cucu penakal, orang asing. Ajnabiyah. Bukan mahram bin nasab dah. Maka ada 2 cara. Imma bil radha', imma bil musaharah. Pada dengan cara radha', dia pula mazhab kita syarat tak lebih pada 2 tahun. Bisusu dengan 5 kali kenyal cukup syarat di sana, maka sabit anak susu. Anak susu seperti anak benar dari segi mahram. Dari segi tak batal wuduknya, aurahnya, nah itu. Tetapi berlainan dengan anak akak dengan anak kandung berlainan dari segi pesaka tak sabit, wali tak sabit. Itu. Sebab tu kalau kita ambil anak akak, kita bela anak akak, jangan kita buat bin kepada kita. Tak boleh, haram. Nanti keliru. Sebab dia lain. Anak akak lain daripada anak kandung. Lain dari segi wali tak sabit, pesaka tak sabit. Arti bila mati bapa akak nak beri pesaka pada anak akak, tak boleh, dia tak ada hak pesaka. Malaikat tadilah, malaikat tu anak penakal kita. Kita punya anak akak, anak penakal. Bila kita mati, ada dialah boleh makan pesaka. Masalah tak ada hak yang terdekat dia. Tu lain hak. Dan hak tu nak mengaji pula di situ deh. Cuma nak nyata kata kita ambil anak akak mesti kita kena bin kepada bapak dia nak kon. Jadi bin kepada pak akak jangan. Banyak sekali. Kadang-kadang siapa sengaja susuk tak beri tahu bapak. Tak boleh. Nah, ni ada berlaku nak kahwin, mari tanya masalah. Apa kita tanya nama apa ini? Nama sekian. Bapak nama apa? Dia sebut nama. Lepas tanya keturunan apa? Keturunan banyak tak tahu. Sini dia tak ada, tak keturunan bakar, tak bakar apa tak tahu. Kita sana masih guna nama bin bakar apa tanya? Keturunan. Dah ada tulis, dia tulis dah. Dalam kad kenalan ada tulis dah. Bahasa saya dia panggil nam sekun. Kita nak contoh. Muhammad bin Abdullah tu bapa kan? Abdullah bin Abdul Muttalib kan? Muttalib bin Hashim. Patut dia panggil bakar dia. Nisbah dia apa? Hashimi. Hashimi itu panggil bakar tu panggil. Muhammad bakar Hashimi. Sebab nenek dia tu nama Hashim. Dia ambil bakar situ. Pak Hashimi pula naik lagi siapa Pihrin. Quraisy, bakar Quraisy. Tu hak tinggi lagi lah. Tinggi lagi Quraisy. Bila tu hak terdekat, bakar terdekat Hashim. Hashim beradik Muttalib. Imam Syafi'i bakar Muttalibi. Di situ. Itu panggil bakar. Kata ni panggil bakar. Baik. Kemudian apabila nasab, tak boleh dah kita nak nasab kerana bukan nasab kita. Nak secara radha', cara susu, dia dah lebih pada 2 tahun dah. Tak boleh lah. Bila begitu ada sejalan lagi cara musaharah. Lagu mana cara musaharah? Kalau kita tak ada anak misalnya. Kita ada anak lelaki, kita ada anak jantan kita ada. Tiba-tiba kita tak ada anak puai. Bahasa anak puai. Beranak seorang lelaki, anak seorang lelaki, Allah 4-5 lelaki saja bahasa anak puai weh. Ni tak satu orang senang anak puai. Dan pun beri kita jadikan anak akak kita si Fatimah. Masalah kita letak nama masalah. Maka Fatimah ni orang yang ajnabi dengan kita ni. Kita bapa akak ni boleh kahwin dengan dia tu. Pekak-pekak besar kahwin yang kita lalu. Hukumnya boleh. Walaupun kita tidak berlaku lagu tu pun suku kira. Namanya hukumnya boleh. Atau ajnabi. Maka nak macam mana? Maka kita ada anak lelaki ramai kan? Kita kahwin dengan anak lelaki kita. Umur baru 2 tahun lebih-lebih. 3 tahun lebih merah-merah. Kita ada anak jantan kan? Kahwin dengan anak jantan kita seorang. Minta wali dengan bapak dia. Bapak dia. Izin kita nikah dengan anak kita. Dia akak nikah. Aku kahwinkan. Akan dikau dengan anak jantan kita ni. Anak dia sikit Fatimah, aku kahwin akan kau akan anakku Fatimah. Dengan si kahwin kata je lah sikit-sikit. Anak tu aku terima nikahnya.
sabit zaujiyah. Bila akad ijab qabul sah sia, cukup dengan syarat rukun sia, sabit zaujiyah. Maknanya budak akad ini adalah isteri anak kita. Bila isteri anak kita kita panggil apa? Dengan kita menantu. Sabit menantu lah. Apabila menantu, mahram kita lah ni. Budak akak ni mahram kita, ni menantu kita. Anak akak lagi menantu. Lepas tu anak kita nak pakai apa, tunggu. Nah, boleh 15 tahun lagi. Tunggu. Tak say. Tak say cerah, ada masalah. Ya cerah apa? Menantu. Bukan syarat kena pakai dulu pada. Tu jalan dia nya. Nampak dah tu dah? Tu jalan dia tulah buka. Tu jalan dia. Jadi dah dia menantu kita. Tu dia. Kan dia nak pakai seterus. Tak apa ayah hidup itu dia nak pakai. Dia bini hak lain dulu. Tak ada masalah. Muka nu lama lagi dah. Dia bini hak lain dulu. Ini bini dia dah. Bini budak dia tahu apa tu bini dia. Berbesar mari, ni ayah akak, ni suami adik dah ni. Ayah tahu ke dia. Tak ada masalah. Kan dia tak sih, dia cerah apa jadi menantu kita lah. Itu. Berjalan dah. Lepas tu pergi ke hak yang ketiga. Masalah yang ketiga tadi apa? Yang kedua tak dah cukup dengan tadi dah. Oh ya, kita bawa pemandu kereta dan umpamanya tiba-tiba langgar benatan. Langgar benatan. Benatan tu dia dah kecil besar pula dah. Anak ayah. Tapi tak tahulah ayah siapa. Belanggar, kita bahas makna kelima dulu. Belanggar. Lain dengan melanggar. Tahu kan? Lain di mana? Di segi bahasa. Belanggar dengan langgar. Tu perbezaannya. Perbezaannya sengaja tak sengaja, tu bahasa. Nah, kalau orang mengaji dari segi lurah agak dia panggil hak ni mutaaddi. Hak ni lazim. Ni PM mutaaddi, ni PM lazim. Nah, berlanggar bukan sengaja. Kita pergi hajat kita ayat berlanggar tak ada dengan sengaja pun satu. Ni ayat dek makan tepi kita tu panggil langgar. Kita langgar ayat. Tu sengaja. Maka apa bezanya? Bezanya sengaja dengan tak sengaja ni tak ada apa-apa sengaja kita pergi langgar dia. Kalau orang petani panggil sengaja kita pergi tindih dia. Maka itu haram. Itu haram. Lagi pula wajib atas kita bayarnya. Kenapa? Itlaf dia panggil. Maksud adalah itlaf, merusakkan barang orang tu. Berdosa. Itu dia. Adapun berlanggar bala lembu apa pun tak ada berdosa, tak ada salah kerana bukan sengaja. Bukan sengaja. Kemudian rusak barang orang tu, hak tu pula kepada taksir ke tidak taksir tuai penatah. Tuai yang membela tu maksud dalam salah ke tidak salah dia bela macam tu. Segi undang-undang salah ke tidak salah lembu duk lepas gitu. Salah syarak pun salah. Ya ada malaikat pula. Ada syarat kita pakai undang-undang pun demikian. Malaikat uruf musim. Kalau kita tengok zaman dulu dia berbeza, sekarang ni berbeza lain lah. Dia ada musim melepaskan binatang. Kalau kita dulu ada musim lepas pada mengetai padi yang dulu musim tak ada buat 2 kali 3 kali dah kan. Buat padi musim dia panggil. Musim nak banjir ni kan bergala lembu sudah agak ketika tu orang tamat bi tu lembu-lembu tu. Pagar masing-masing tuai menapa kalau tali pun kena pakai tali hidung tali leher ke kita tambak situ kita tambak apabila musim mengetai sudah mengetai biga uruh kapung tu ni musim lepas dan dia panggil gitu istilah musim lepas boleh lepas lembu bawa lembu tu bik daripada kandang pergi sampai di tempat
cabut tali, lepas hal mu pergi duk makan cara dia. Tak kira benda siapa lah. Benda siapa. Cuma pagar tu pun tengok pula. Nah, masuk benda siapa. Ya biasalah. Kamu dia kalau tuai benda tu pula dah dia apa ni tak izin orang masuk, dia ada buat tanda. Orang petani panggil kaya. Sini panggil juga. Oh sama dah. Panggil kaya dia buatlah dalam benda tu dia pojok kayu ke berapa dia bubuh ikat suatu. Kalau tuai lembu tengok, tak boleh benda ni tuai dia. Tu cara masuk tu. Kalau ni gak letaklah apa dia simbol ke panggil apa dak. Tulis-tulis kata-kata ke dilarang ke ada apa tulislah masalah. Maksudnya nak beritahu kata ini jangan. Maka tuai ilmu pun mengelakkan. Kalau tidak begitu uruh masa melepas dia tak apalah tu. Lepas. Mesti melepas. Tapi tidak kata melepas ke tepi batas. Pada zaman dulu kereta pun tak ada banyak kapun pada zaman sekarang. Tu berbeza. Uruh dia berubah pula hukum tu. Bila mari zaman sekarang ni banyaknya kenderaan lalu lintas. Kalau kita nak pergi lembu, mesti kita kena jaga dia. Tak boleh kita nak buat lepas-lepas kerana berbahaya. Tak kena kalau berlaku kemalannya orang yang belanggai itu ni, taksir balik tuai binatang. Salah cara dia bela. Kalau tidak tak usah bela lah. Undang-undang pun begitu kan? Untuk apa tu? Jaga keselamatan. Tu. Kalau tempat ni tempat masuk uruhnya benar dilepas untuk kawasan ni. Luahnya sekian-sekian ekar dalam luah ni ini untuk lepas. Kena kita beringat itulah. Dia tulis pula situ. Dia tulis gambar lembu situ. Ini kawasan lembu ni. Kawasan peliharaan ternakan sini. Balik kita kena slow, kita laju, kita salah pula. Itu tak? Ini tak lebih pada 80 km ataupun 6. Kita kena slow gigi tu. Sebab siap-siap dah ni. Tu pendek kata kita nak ambil kesimpulannya, undang keselamatan jalan raya yang dibuat hari ni termasuk molek dengan syariat kita. Baik di segi pemadu, segi apa tengok nak boleh ke lesen tu bukan. Nak boleh rukhsah orang ni tu boleh dah. Sah buat kan. Kena periksa bukan main tu. Kena buat latihan apa itu ini. Pandai dia ni. Boleh sah. Berlaku kemalangan juga tak kena pada Allah tak lari yang tu. Itu dia masalah. Jadi apabila begitu uruhnya hak tadi kalau lah taksir balik tuai mana salah tuai. Sebab tu golik kalau kita rasa sana kau berlaku kemalangan dengan lembu, tanya tuai lembu tak mengaku. Macam tu juga tak? Ya salah bukan dia tak mengaku tu. Cuba kalau kata lembu siapa ni nak bayar lembu ni berapa ribu, 10,000 orang sana. Lembu 20. Lembu saya. Bakak main mengaku saya banyak dak rasanya gitu lembu seekor 5 saya gitu. Tapi bala lembu siapa? Tanya tak tuai dah. Tak tahu lembu siapa. Walau lembu dia dah. Sebab apa? Kalau mengaku dia salah. Sebab tu tak ada saya tu. Saya tak ada. Saya tak ada lembu. Selesai situ. Tapi walau bagaimana pun taksir lah. Sarak apa salah. Sebab salah di kita bela macam tu salah dah. Bila berlaku kemalannya. Sebab itulah. Tak ada wujud dah kawan bayar. Sebab taksir balik dia. Di samping itu, tuai kereta pun nak ganti rugi dia ni ambil lembu. Ambil lembu ataupun semelah lembu kan. Lepas tu barangkali tuai punya pun rasalah. Tuai punya pun dia rasa reda. Kita tanya gini pula hukumnya. Kalau lembu kita. Lembu kita ni adalah 1,000 sini. Ataupun 2,000 dah lembu besar ni. Tapi kita pergi silap taksi kita tak dilepas tadilah kita mengaku kita salah tapi tak saya nak sebut. Tuai kereta ambil lah. Lembu kita tu semelah jual lagi. Kalau tanya kita, misalnya kita, lembu siapa? Lembu saya. Tapi saya tak boleh nak mengaku gini. Lepas tu dia ambil, biar dia lah. Asalkan selamat je. Rasa begitu. Tu mudah-mudahan kita kembali pada situ. Tuai pun reda ambil lah. Dia reda. Asal tak nyata tu lembu dia. Dengan siapa dia pesan habis kawan-kawan tapi tu, jadi oyak lembu aku, nyap. Pakat jawab tak tahu. Ini apa yang dusta? Dusta jalan keselamatan. Tak ada apa juga tu. Jadi ala kuliah, biarlah jadi beritahu lembu aku. Dia mau ambil biar. Jadi sama-sama reda meredai. Tempat kita nak ada hukum syarak. Hak orang dunia jadi cocok molek. Itulah masalahnya. Apa kalau ayat tu dia kecil tak bahaya mana nak puan? Jangan kadang-kadang kalau dengan motor kereta, kalau dengan motor boleh jadi.
Bahaya juga dia kata. Lik ke dia tu. Bahaya ni payah nak beringat dengan dia. Tahu dia nak pergi ke mana. Dah, kita nampak dia, kita kena break dulu lagi dah. Dia dah ni kita dia punya lagi. Tak nak kalau serati tik lah sifat dia tu buat lagu tu serati. Yang mari nyok anak dia berdaya. Kita pergi pak, dia berhenti cakap. Kita dia berhenti. Serati anak pun berhenti turut dia. Mudah faham tu. Kita tengok sifat serati itik macam tu. Tapi ayah jangan tak tahu nak pergi ke mana. Kita pergi je naik ke atas lah. Sebab itulah lebih baik kita beringat kita lah. Tapi kalau terjadi juga begitu, pulanglah kepada kalau tuai taksir cara membela, maka salahlah dia tu. Itu dia. Pas kalau mana kemalangnya tapi dia semelah, sepak lagi semelah. Semelah. Jadi tak jadi bangkai, halal makan. Tapi bagi orang nak ambil lah sebab tuai tak mengaku ni. Harap-harap tuai tu redha dah. Sebab dia nak sembunyi diri dia je. Ambil lah, seolah tak ambil lah. Itulah mudah-mudahan yang begitu. Penting kita nak jadi kata halal, ya, sah. Gitulah penting kita orang agama ni nak situ bukan tupu pada dunia semata-mata, tidak. Kalau tetap salah dengan orang dunia tapi salah dengan akhirat, kita tak sudah lagi dia panggil. Ya, pentingnya begitu. Tapi kebetulan unia dunia bak selamat jalan raya ni masuk orang tak yang agama. Tengok kita bawa kereta lah. Kan undang-undang dia tu kita nak turun, nak ikut belakang tu undang-undang sengai jauh mana? 3 butir kereta. Kalau kira jarak tu berapa meter tu? 3 butir kereta ni 15 kaki. Tu undang-undang. Jadi kalau kita bawa dekat, tak berlaku kemalangnya, boleh kira tapi salah tu dekat kita. Terkediakan kawan yang depan ni break kat tak ada nak kira. Sebab tu satu tu malah nak break kita break ataupun leak. Tu unai tu kena dengan keselamatan kita disuruh jaga qu anfusakum wa ahlikum. Suruh jaga daripada neraka. Mana keselamatan kita disuruh jaga. Maknanya molek undang-undang keselamatan tu molek. Nak potong apa tu juga ni tempat ni tak boleh potong ni. Urat dua begini. Kita gisong Allah terkejut. Tu jadi semua tu masalah hadis kita la darara wala dirara. Pendek ya hadis. Jangan buat mudarat diri sendiri. Jangan buat mudarat orang lain. Gak hurai gi banyak nah tu. Siapa tu kalau dia pakai apa? Lesen L dah. L tak apa dia? Rumusan daripada apa L tu? Latihan. Ada yang kata lembu. Lesen lembu. Tu dia tafsir tak kena lah, bukan murak dah. Lesen lembu tu. Lesen latihan. Mana ia ni baru dalam latih. Belum main lagi. Orang petani panggil tangan tak masak lagi. Tangan tak masak orang petani panggil. Dalam latihan. Maka kita orang mari tengok. Ada L. Kita kena beringat kita lah. Nak potong dia, nak apa dengan cermat. Kita supaya tak terkejut dia. Supaya jaga jangan mudarat orang. Orang nampak lesen kau siang tu kelemah. Siapa salah? Ini salah. Kata malaikat tu lah hadis kata la darara wala dirara. Pendek lapar hadis tapi artinya luas. Jangan buat mudarat diri, jangan buat mudarat diri orang lain, bagi orang lain. Masalah wajib kita jaga harta diri, harta orang lain. Maruah kita, maruah orang lain. Kata betul kata cocok molek dengan undang-undang keselamatan. Dan demikianlah yang lain-lain lagi. Boleh kita sambung lagi. Soalan yang seterusnya minta penjelasan bahawa berkenaan dengan bacaan Quran di tempat orang mati. Ada pendapat mengatakan bid'ah ataupun harus membaca Al-Quran di tempat orang meninggal. Yang kedua, apakah hukum suami makan harta isteri sedangkan suami tidak bekerja, hanya bergantung kepada harta isteri sahaja? Baiklah. Kita mehak je kedua dulu. Susah. Panggil susah. Masalahnya banyak di akhir zaman ini.
kebanyakan. Tapi perkara bukan hanya berlaku zaman ni, zaman dulu-dulu pun sebegitulah. Jadi apakah hukum begitu? Apakah hukum suami itu makan harta isterinya? Ya, ini bergantung semata-mata dengan harta isteri ataupun usaha isteri. Sedangkan ia tidak bekerja, begitu. Hak ni tergantung dia pulanglah lebih dulu kepada suka rela. Kena pergi situ dulu, kita nak kita hukum kita orang asing orang luar, kita tak tahu sahibul bait adra bima fi. Tuan punya tu dia lebih tahu hal dia. Dalam rumah tangga dia lebih tahu, kita orang luar mana tahu. Jadi tepat nak tubik hukumnya begitu. Nah, kita tanya dulu. Oh, mu senang dah. Ada kena duk kerja buat, isteri duk kerja buat. Itu ini. Macam mana mu? Dia kata, saya isteri saya, dia segala-gala dia redha. Bahkan dia tak beri saya buat kerja. Berkatalah kita buat masalah. Dia dari awal nak kahwin dulu pun. Dia royak siap-siap ada. Saya nak kat abang. Nak tupai abang beberapa segi. Biarlah harta dia belana dah, dia balik dia kaya katakan. Apabila dia ada boleh kerja pula dah. Tak payahlah. Kalau gitu tak ada masalah lah, balik isteri redha. Tapi jarang berlakulah. Nak kata kalau ia tak ada apalah, dia pula pada situ. Terjadi di zaman Rasulullah SAW. Abdullah bin Mas'ud sendiri, isteri dia dua. Abdullah bin Mas'ud dia orang susah. Tak ada masalah kata orang kaya lah, tapi isteri dia dua, isteri dia kaya. Di antara nama Zainab radhiyallahu anha, kaya. Siapa boleh keluar zakat? Kemudian bila dia boleh zakat, dia nak keluar pula zakat ke suami dia. Itu dia. Siapa yang keluar zakat, nak beri zakat ke suami pula. Abdullah kata, hai, mana zakat isteri ke suami ni? Kita tanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah ada lagi kita tanya dia, boleh tak isteri nak beri zakat ke suami? Maka Abdullah kata, aku malu nak kita tanya. Mu kita tanya, dia suruh isteri dia kita tanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu Zainab. Isteri dia pergi tanya masalah dia nak beri zakat ke suami, boleh tak? Lepas tu dia pergi tu jumpa dengan Bilal. Rasulullah dalam rumah SAW, maka dia melalui Bilal lah, suruh tolong Bilal kita tanya Rasulullah SAW tentang masalah isteri nak beri zakat pada suami, boleh ke tidak? Yakni jika suami ada dalam mustahikin lah maksudnya. Suami tak ada mustahikin tapi isteri nak beri, boleh tak? Ni pun masuk kita tanya lah, tanya Rasulullah SAW. Maka Rasulullah jawab kata, ya boleh, gih royak ke Zainab ni. Walah dia pesan dah, jadi royak tak aku suruh tanya. Apa-apa yang jadi royak tak aku suruh tanya. Mungkin tanya masalah jadilah. Tapi Rasulullah jawab tanah, boleh nak beri pada suami, boleh. Walaupun Zainab, mungkin royak ke Zainab ni, berilah tak ada apa. Bila mi royak kata Rasulullah kata, lah mu royak tak nama aku. Tak ada royak dia sebut. Ni ayat Rasulullah ni kan dia bergurau dengan sahabatnya. Maka lagi seronok dah. Nak tanya masalah sampai dia kata, royak Zainab, dia kata boleh beri. Jadi di mana tu? Kerana Zainab seorang kaya. Ada harta penegak, siapa boleh keluar zakat, maka balik si Abdullah bin Mas'ud dia ada berhak boleh makan zakat beberapa segi lah. Satu dari segi dia tu bukan mangkuk saudara fakir. Lagi pula dia tu masuk dalam kata fi sabilillah, kerana dia kerja dia mengajar, kata Abdullah bin Mas'ud. Dia salah satu daripada fuqaha sahabah antara lain. Itulah. Jadi masalah tadi terpulanglah kepada kalau lah si isteri tu redha, tak ada masalah apa. Tetapi ada tetapi lah tu. Ada tetapi. Tetapi kita ingat, kita orang lelaki ni hak. Hak isteri atas kita orang lelaki suami, dan hak suami atas isteri. Dia ada hak masing-masing dalam hidup kita ni, punya hukuk. Hukukillah, hukuk ibadah. Nak panggil orang soleh, orang yang dapat menunaikan hak Allah dan menunaikan hak hamba-hambanya, termasuk hak diri sendiri. Maka bila kita ada isteri, begitu perempuan ada suami, hak isteri atas suami mesti suami tunaikan,
dan hak suami atas isteri mesti isteri tunaikan. Maka apakah hak isteri atas kita si suami? Antaranya nafkah. Antaranya nafkah. Maka nafkah itu wajib bukan siapa yang mewajibkan. Hak tu hak syarak mewajib ke atas kita sebagai suami menafkahkan isterinya. Maka nafkah saat itu bila sebut nafkah dia tu 4 jenis. Sakut dengan nafkah. Satu, makanan. Yang kedua, minuman. Yang ketiga, pakaian. Yang keempat, tempat kediaman. Tu. Apa tu tiap-tiap satu dia ada huraian tu. Tiap-tiap satu dia ada huraian. Tiba-tiba kalau kita nak beristeri, mesti kita ada tempat kediaman. Untuk ambil isteri tak tempat kediaman. Tempat kediaman tak mesti miliknya. Terkadang kita ada rumah dah. Hak ayah kita buat rumah kita. Maka jadi milik kita. Ambil isteri tak, tu apa milik. Terkadang tak ada milik pun kita sewa. Pola ni banyak sekali rumah sewa. Rumah sendiri tak ada, rumah sewa. Hasil maksud sewa rumah. Itu panggil tempat kediaman. Tiba-tiba balik si isteri dia tahu dah suami dia ni si fakir, tapi dia nak juga. Dia nak juga pada dia fakir. Balalah dia ada harta dah, kekayaan hak dia dah terhawi, dia syukur nikmat kekayaan dia, tapi dia nak pada suami orang terbaik di segi agama dia. Di segi hasil lagi apa dia tak ada tilik situ. Maka dia sanggup. Ni budak susah ni, orang susah, orang fakir, harta tak ada, tak payah. Kerana budak ni jiwanya beragama itu ini semaya baik tak tinggal tu, saya nak pada dia. Tak apalah. Bila kata suami pula kata saya ni orang susah, tak payahlah. Sanggup juga. Tapi walaupun begitu, walaupun begitu dia redha, balik kita juga sebagai si lelaki tidak kena tidur bangun gitu. Tak layak dengan seseorang meruah. Lelaki orang yang ada kesihatan, badannya sihat, lagi pula kepandaiannya ada, nak tidur bangun memang tak layak. Dengan meruah kita kena wajib jaga meruah. Tapi mana kalau tu tak nafkah pun tak ada apa pasal hak dia. Bukan hak kita. Hak isteri atas. Mana ma yajibu adauhu. Barang yang wajib kita kena tunaikan. Hak dia, bukan hak kita. Hak kita dia taat kita. Tu hak kita duk dia. Hak dia di atas kita nafkah. Tiba kata tak payahlah. Hak dia pergugur, tak ada masalah. Misal orang lekat hutang kita 10,000, tiba-tiba dengan kemurahan hati kita nak amanah akhirat kita ada banyak harta, mari hutangku yang ada atasmu tu aku ibrakkan semuanya. Aku pelepah semua, aku bergugur semuanya. Hak kita nak bergugur, ada masalah. Nak bergugur setengah je, bayar 5,000 jadilah. Ataupun tak sah bayar semualah. Selesai. Ni pun hak isteri di atas kita. Abang, tak payahlah makan minum. Tu hak dia, gugur tak kita. Maknanya gitu. Tapi di samping tu kita tidak duduk gitulah. Kita usaha kerja kita. Walaupun tak apalah tu hak demo nak bergugur tu demo. Tapi bagi saya nak bekerja buat ini hak saya. Kita nak bagi juga kebajikan kita besar, nak bagi juga kebajikan besar. Cara nafkah terpulang pada 3 kelas. Orang kaya, kada segi makanan, 2 cupak makanan. Lauk ala qadar. Bagi orang yang sederhana, 1 cupak setengah. Bagi suami yang fakir, 1 cupak makanan. Sebab kita agak beras, kita kata makanan kita. Katakanlah kalau balik isteri itu sangkut hak dia, tu tak boleh bayar, jadi terutang. Sebab hak dia. Terutang. Di mana syarat tadi kita. Tapi dah dia tu gugur tadi. Utang hak dia melekat utang kita tak usah bayarlah. Ada masalah hak kita. Dan kita nak bayar, enggak ada melekat kita. Supaya juga balik isteri kalau dia diraka, salah besar dia. Kerana hak kita atas dia. Hingga siapa syarat menegahkan dia, tak halal bagi perempuan nak puasa sunat sedangkan suami hadir. Yang ni suami ada sekali di rumah. Nak puasa sunat tak boleh kecuali dengan izinnya. Sebab hak suami, diri dia tu hak suami.
Sedangkan tengok puasa ni ibadat pada Allah. Semaya sunat ibadat pada Allah. Tapi hak wajib hak suami atas dia. Suami perlu kepada dia tu bila tu hak wajib dia kena tunai. Bila dia puasa tak halal. Maka dia kena izin. Dengan tenok ayat tu dia cakap di segitu besarnya sebelah jemelah, besar sebelah jemelah. Tapi oleh kerana memaaf. Tak itu kan? Tak buat kira lah. Maka maaf ni selama tak ada apa-apa. Dia ada apa? Korek habis itu kan? Tak ada apa siaplah. Ni kata saya tak redha ni. Wala satu sen hajatnya goyah. Wala satu sen ni kata. Ni aku tak redha wala itu siap. Sebab tu kata kita orang berumah tangga ini kita pulang kepada hadis fadail untuk supaya kita kata kita ada kebajikan sebelah jemelah. Bagi perempuan yang ada suami kelebihan bagi yang tidak ada suami. Kita lelaki yang mempunyai isteri kelebihan pada orang yang tidak ada punya isteri. Siapa Abdullah tadi dia pernah kata kalau aku tahu yang ayat kelebihan ada isteri, kalau aku tahu umur aku ada 15 hari lagi kata dia. Umur aku ada 15 hari tapi aku masih bujang. Aku akan kahwin. Tahu dah umur aku nak mati 15 hari, aku akan kahwin. Apa tu? Supaya aku mati dalam keadaan aku tu beristeri. Nak ayat kelebihan beristeri. Tapi kata kelebihan masing-masing tu dia ada. Sebab tu sedikit sebanyak jadi pertikaian, maka kita adakan maaf. Sebab tu dia kena ada orang muslih, orang tolong mendamaikan. Bab rumah tangga, bab apa pun bila ada pertelikahan, kita umumkan fa aslihu baina akhawaikum. Wasulhu khair. Ulama ambil daripada ayat tu wasulhu khair, dia panggil alal jenis. Bersuluh ni baik semata-mata. Tak kira bab apa. Walaupun ayat tu asal sakut dengan suami isteri. Bila suami isteri ada berlaku apa, bersuluh lebih baik. Maka ulama kata ayat ni alal jenis. Bila jenis bersuluh berdamai pada apa saja pertelikahan itu khairun, lebih baik daripada apa-apa lagi. Ambil damai lebih baik ada apa-apa lagi. Apa pula dia damai? Hidup pun tenang. Tak ada? Hidup pun tenang. Lebih lagi pula rumah tangga. Tenang ke tak tenang kalau jadi kepanasan. Isteri ni tengok ni deling. Ni tengok yang bersinar mata. Duduk lagu mana rumah tu lah lagu tu. Itu. Siapa kita anak pun serabut. Tengok ayah duduk jeling kono. Tengok ni duduk bercatung. Kita anak ni pun tak tahu kata nak kata apa. Kadang-kadang nak masuk tak boleh tu. Nak masuk balik ayah cara apa pun. Mak kata hamu masuk balik ayahmu. Gi nak hola balik ibu. Hamu masuk balik makmu. Susah kita anak ni. Kalau orang bijak pandai dia fikir nak macam mana. Aku nak bohong nak bohong. Masuk pergi bohong dengan ayah gini, masuk pergi bohong balik ibu. Akhir jadi baik. Kebajikan besar. Laisa bil kazab man yuslihu bainan nas. Tidak dibilangkan dusta orang yang mendamaikan antara dua yang pertelikahan. Besar sekali. Begitu juga orang yang baik-baik kita buat ikhlahi ballah, Allah tu besar sekali. Kita ingat deh, betulah orang yang bijak pandai dalam mendamaikan ni, masya-Allah, satu amal besar lah, kelebihan besar lah. Dua puak yang berbalah kita berdamai, hingga siapa boleh kita gunakan dusta. Sahabat orang pubat dengan bisa pubat boleh dah. Dengan bisa ni kena racun, kita nak Muhammad ke racun, ambil racun juga, menghilangkan racun. Tujuan hilang dan baik, ada kira dengan apa pun. Tengok syarat benar. Penting sangat kepada suluh. Itulah dia. Jadi kesimpulan pada soalan tadi, setelah kita beri keterangan, kesimpulan tadi terpulanglah kepada si isteri itu sendiri. Apabila dia redha, dia rela harta dia sebagai beri pada suami, tak ada masalah lah. Tu kan nasib baiklah si suami itu. Itu dia. Tu selama tak bini saya lagi, dan bini saya lagi habislah nyakit klik semula. Tu kan sen tu duduk mana, dua sen tu siaplah. Tu dia. Tapi oleh kerana pulang ke situ lah deh. Itu dia. Dia hak masing-masing. Bila tu hak nak gugur tak ada masalah. Itu dia. Sama juga kalau isteri juga kasar seumur, apa saja dengan suami,
Kan no demo dah. Isteri demo tak apa dia lah. Kita nak dilan tak apa. Ada cerita juga di zaman Salafi dulu. Kawan dia rapat. Bila dia pergi sama isteri atau nak pergi semua kawan dia, kebetulan kawan tak ada di rumah, ada isteri dia, dia tanyalah mari nak jumpa dengan tu sayang dia. Oh, isteri dia jawab tak ada di rumah. Dia duduk dalam ya apa ni tempat cari kayu, dia panggil dulu ihtitab. Cari kayu api kerak berkah-berkah, pergi jual, beli hasil pada situ. Dia pun tunggu sebentar lagi balik. Tunggu sebentar balik. Balik. Oh hebat. Kayu hak dia tak ada kena pikul sendiri. Rimah muat atas belakang rimah. Allah, bos apa-apa. So tengok. Oh saya dah betul selalu hunggar lagi. Peluk kata suka seronok ini. Buat kayu mandi. Hak ni pun tak tanya apa lah, tak tanya apa. Balik. Dia jadi ajik lah, hebat dia ni rimah pikul kayu dia. Balik. Duk lama pula, mari semula pula ingat ke kawan apa kita ada rasa lama-lama kan. Pergi pula jumpa hari tu dia pergi pikul kayu tu. Hari tu pikul sendiri. Klik mari. Tampak saya tok kayu, bertemu. Hak ni pun rasa mesekih. Aku mari dulu. Rimah pikul kayu mau menata. Hari ni mau sendiri. Dia teman aku nak cerita, dia kata. Dulu isteri aku baikkan. Tak baikkan. Kasar. Tu dia. Aku sabar. Kekasaran dia, keganasan dia tak aku sabar. Ingat redha takdir Allah Taala. Jadi kelebihan aku dengan sabar aku duk sabar. Bila aku pergi buat kerja, menata ni tolong hidup aku. Lepas tu, hak tu berpisah dengan aku. Meninggal isteri tu. Aku isteri hak baru ni salihah, isteri hak baru ni taat kat aku baik, isteri hak baru ni terhagatilah daripada tukar aku duk sabar lama, Tuhan tukar isteri yang baik. Maka manakala isteri baik, aku kerja pun Tuhan tukar gak kena aku duk pikul sendiri hari ni. Masya-Allah. Ya tengok Tuhan nak tunjuk di dunia dah. Jadi kesimpulannya gitulah, kalau isteri deraka tu salah besar ke dia tu. Besar salah tu. Tapi dah kita sebagai suami, kita redha dengan qada Allah. Tak ada jodoh. Ingat tu jodoh takdir dari Allah letak gini. Ingat pula satu hadis kata, mana-mana lelaki sabar di atas kekasaran perempuan isterinya itu, kebajikan lebih. Seperti Nabi Nuh. Seperti Nabi Nuh kan? Dia Nabi lagi Rasul tapi isteri kafir. Kedok khenak dia ke mana tu? Isteri dia dua, kafir seorang bukan? Allah Taala sebut tu, daraballahu masalan lil ladzina kafaru imra'atu nuhin wa imra'atu lut. Ada. Kanata tahta 'abdaini min ibadina salihain. Tapi isteri macam mana? Fa khanatahuma. Allah pengkhianat. Nuh duk berdakwah orang, isteri khianat. Tapi Nuh redha dengan qada, akhir Allah Taala bercerai dengan banjir tufan turun tu. Isteri yang tu masuk dalam binasa. Maka kelebihan tu dia Nuh sabar sampai akhir Allah Taala menceraikan dengan binasa seorang isteri yang kafir. Anak dia 4 orang, Sam, Ham, Yafis dan Kun'an. Nama Kun'an ni kupu juga dengan Nuh ni, hak tergelar. Hak duk panggil naik kapal tak mau naik dah. Ya bunayyar ka ma'na, tak mau naik. Hak tu kafir. Tengok ni pak Nabi Rasul, anak kafir seorang. Isteri 2 kafir seorang. Walhasil lakinya Nabi Rasul. Ini Allah Taala buat filem supaya kita kemudian tengok. Pak kita tak ada jadi apa biasa isteri gitu ya. So ni isteri Nabi, isteri Rasul. Allah. Pamai Lut sepatutnya juga isteri Lut. Ya 2 isteri kata. Isteri tu kafir seorang. Duk lek kaum dia. Akhir Allah Taala menceraikan ketika Lut bawa tubik 2 orang anak puan dia. 2 orang isteri dia keluar sekali. Tapi jangan paling belakang. Terus. Isteri hak kafir ni paling. Paling saudara bimbang ke kawan dia. Paling bob kena batu. Kata. Jadi Allah Ta'ala cerita begitu. Siapa ke kita ini. Kalau kita kediakan jodoh macam tu. Pada kira dulu tak apa. Muka tak tahu tak ada duduk lagi kan. Pas duduk mula-mula tak apa lagi.
belah anak, cucu, 2 3 4 nah, timbul perangai lain. Macam mana weh? Ingat anak, ingat apa yang duk lama. Biarlah sabar. tu dia. Cuba kita nak ambil kira, salah sah. Tapi biarlah. Balik perempuan pun begitu juga. Tak sanggulah apa itu ini, tapi dah dia reda. Tak ada masalah dah. Sebab tu pula ke situ. Tu dia. Tapi kita orang lelaki ni janganlah duduk dengan keadaan begitu. Meruah kita ini sebagai lelaki ni, tengok bila berkahwin wajib letak isi kahwin. Tak syarat letak, walaupun perempuan mufawidah pun wajib tak isi kahwin. Misalnya bila nak berkahwin, kata perempuan, saya nak percuma, tak ada nak apa-apa walaupun 1 sen. Kadang-kadang dia kata pada wali, kahwinlah saya dengan si Khalid tu. Kahwin saya dengan si Khalid dengan percuma. Dia panggil dalam istilah panggil mufawidah. Perempuan yang serah diri pada wali suruh kahwin dia dengan tidak ada isi kahwin. Maka panggil mufawidah. Ketika akad isi kahwin apa tak ada sebut katakanlah. Bahkan sebut juga, aku kata wali, kata pewakil wali, aku mengkahwinkan kau akan si Fatimah binti si Anu Khalid dengan tidak ada isi kahwin walau 1 sen. Walau akad kata gitu sekalipun tak payahlah. Kalau nyegi bercerai, tak ada apa-apa, selesai. Kalau nyegi duduk, maka mesti kena ada isi kahwin. Bila tak ada sebut, pula kepada mahar misil namanya. Perempuan ni, anak orang ni, nasab ni, keturunan ni, ini yang hodok kahwin maridah tu, sepupu dia, mak menakir dia, hodok kahwin berapa? 10,000 masalah. Maka yang ni kena beri 10,000. Dia panggil mahar misil. Tak dia tu, dia tak ada nak 1 sen. Hak tu dia, tapi ni hak sarang, dia panggil kata wajib tak kita lelaki macam tu kan. Lepas tu kena bekah pula. Tapi dia nak bergugur, tak ada hak. Tu dia. Baik. Masa kita lagi, kalau masih kira tu ada lagi 15 minit berkurang ke jam 11. Boleh lagi? Ya. Bagus juga tu. Tu satu amalan zikir selalu kita dak bawa kan. Kita orang awal ni tak tahulah bila bunyi berdua tu kat mana satu. Kita kata, mana sah? Hak mana betul dah kita marilah terdiri kita ni. Astaghfirullahalazim masalan. Astaghfirullahalazim. Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ada terdengar. Ada pula terdengar astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Kada nak baris kedua-dua, tapi golek orang wakaf situ al hayyul qayyum, tak bunyilah ma ke mu situ tu, hendak bunyi betul you ngajar. Tapi kalau baris ke bunyi gitu, astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum, ataupun la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Bila kita wakaf tak bunyi min tu dah. Al hayyul qayyum, al hayyul qayyum. Wa atubu ilaih masalah. Timbullah soalan kita agak awal ni, yang mana betul tu? Kau betul kedua-duanya? Bagus. Itu ya, kedua-dua itu betul. Cuma kita tak tahu kaedah tu, kata betul, betul. Kok mana jalannya? Begini orang ngaji kaedah. Astaghfirullah, cuma kita jaga betul astaghfirullah tu, kita jaga malat situ, kerana kadang-kadang banyak kita astagfirullah. Biasa lidah lah tu. Nanti kita nak jaga jadi comel lah, orang panggil petani panggil comel lah. Kelantan begitu juga kan? Comel tak? Arab kata jamil, kita kata comel. Nak menjadi comel ke? Astaghfirullahalazim. Ya kadang-kadang dok dengar juga lidah orang awam astaghfirullahalazim pun ada juga. Betul lah tu. Astaghfirullahalazim ada juga. Tu dikira salah lahu tu. Astaghfirullahalazim tu dikira salah. Tapi salah pun tidak jadi sangat kepada berubah. Makna sangat kita nasbah orang awal. Tapi bagi orang tahu gak salah lah tu. Betulnya astaghfirullahalazim.
Orang ngaji nahwu kata maf'ul bagi astaghfiru fi'il mudhari' mula dengan hamzah mutakallim namanya astaghfiru. Nah. Kemudian Allah maf'ul dia, maka hukum dia nasab, dia panggil dalam istilah nahwu. Alamat dia isim mufrad nasab dengan fathah. Allahu salah. Astaghfirullah. Lepas tu sifat dia mari astaghfirullahal azim. Kerana hal azimun tak ada apa situ. Orang ngaji kata na'a maqnu'. Astaghfirullahal azim atau yang zuhirnya astaghfirullahal azim boleh. Astaghfirullahal azim. Hal azimi tak boleh. Boleh dua ya. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Tapi kita wakah tak ada bunyi apa. Astaghfirullahal azim. Nah, tu nak betul kalau kita dengar pula. Bunyi ada kata astaghfirullahal azim, ada seorang kata astaghfirullahal azimu. Mana betul pula? Jawabnya ya, kedua-dua tu boleh. Ada orang dengar pula astaghfirullahal azimi, hak tu tak ada jalan weh. Turun kat lemah tu. Bukan berjalan atas jalan tu orang panggil. Ni kaedah dia. Terus lagi. Aku minta ampunkan Allah yang Maha Agung Maha Besar. Allah Maha Besar itu siapa? Allazi la ilaha illahu, yang tidak ada sembahan yang sebenar-benar disembah melainkan hanya Ia. Kali tawakal. Allazi la ilaha illahu. Habis. Mai semula pula. Al-Hayyul Qayyum. Al-Hayyul Qayyum. Yang khabar mubtada mahzuf. Tuhan tidak ada yang disembah dengan sebenar melainkan hanya Ialah Allah itu. Allah itu siapa? Al-Hayyu, ialah yang maha hidup. Lagi Al-Qayyumu, khabar yang kedua, ialah Ia yang menjaga mengakalkan semua alam. Ada yang kata tafsir dengan Al-Qaimu bi nafsih, yang berdiri dengan sendiri, yang ini tidak berhajat kepada zat dan suatu yang lain. Al-Hayyul Qayyum. Kalau baca Al-Hayyul Qayyum tadi, apa yang kata boleh disifat dengan klik pada astaghfirullah tadi. Aku minta ampunkan Allah. Allah tu siapa? Al-Hayyul Qayyum, sifat pada Allah. Astaghfirullahal azim. Kalau yang ngaji panggil astaghfirullah al-azim, naat yang pertama bagi Allah. Allazi la ilaha illahu, sekali apa naat yang kedua bagi Allah. Hak nu naat dengan mufrad, hak ni naat dengan jumlah. Lepas tu mari hak yang ketiga pula naat soal lagi al-hayya, naat pada nu lagi sifat pada Allah lagi. Mufrad pelik. Al-qayyum, sifat yang keempat bagi Allah. Astaghfirullah al-azim, allazi la ilaha illahu, al-hayyul qayyum, semua sifat pelik dia. Apa kalau allazi la ilaha illahu, baik nak wasa allazi la ilaha illahu al-hayyul qayyum, al-hayyul qayyum khabar mubtada mahzuf. Allah tu siapa? Huwa, ialah al-hayyu, ialah al-qayyum. Tu jalan sah tu. Ada apa al-hayyul qayyum tu tak ada jalan tu. Tak boleh gila kau tu. Tu kena tolong dengan kaedah. Sebab kita nak amal, nak zikir, nak wirid, kita kena ijazah dengan orang yang tahu kaedah, pandai, supaya kita gitu digi dengan orang panggil berjalan atas jalan sedar. Habis dia kata wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu tu. Setiap orang yang beramal, suka beramal tapi dengan tak ada dengan tak tahu, amalannya ditolak. Amalan ditolak. Moga betul pun tak tahu, tak betul pun tak tahu. Dah mu baca tu Quran tak tahu. Ayat gitu. Soalnya itu dah. Tu dia. Lain pada kita amalan baca Al-Quran, asalkan betul baca walaupun tak tahu arti. Ya boleh kebajikan satu huruf 10 kebajikan, apa lagi berhuruf-huruf berayat-ayat. Tu berbeza Quran dengan yang lain. Sebab tu seeloknya dinasihatkan kepada kita ni, rajin-rajinlah kita rebut masa untuk mendengar. Ada muskil kita tanya.
Nah, tanya untuk kita nak membetulkan amal yang kita telah amal, dan supaya kita nak mengesahkan amal yang telah kita amalkan, ataupun kita nak tahu jalan-jalannya hak kita dah amal itu, supaya amal kita walaupun sedikit tapi sempurna. Nah, kebun tak ada luar. Tanah pokok kat depan rumah itu je, sepokok dua, tapi masya-Allah buahnya berisi dan bernas. Kebun seperti kebun tak buah, nak apa boleh buatnya. Itu kan. Beratus pokok tapi tak jadi. Allah. Nah, beratus pokok tak jadi. Masya-Allah. Buah banyak tapi tak laku. Apa boleh buat? Nah, ni tanah depan pagar, depan rumah ya, tapi Allah buah masya-Allah. Allah dokong dia tu Allah. Masalah. Nah, demikianlah amal kita. Penting kita dah bertawajjuh kita kepada Allah, maka kita pergi dengan tahu, dengan panas, sebab kita kena ada ijazah guru. Itulah pasal itulah nak pada ijazah guru, tolong membetulkan kalau baca begini macam mana, kalau baca begitu macam mana. Dia kata boleh. Apa yang jalan dan apa jalan tak boleh. Supaya kita jelas. Bukan bila jelaskan kita saja, bukan untuk tu. Bila kita jelas, boleh kita menjelas pada orang lain pula. Nah, ta'allamul Quran wa 'allimuhun nas. Nah, mau belajar dulu. Bila mau pandai, jadi pandai sikit, mau ajar tak orang lain. Demikianlah kaedah ta'allamul arabiyyata wa 'allimuhan nas. Sungguh-sungguh kamu belajar kaedah Arabiyah tu, termasuk nahwu, sarah, balaghah, bayan badak, ma'ani, lughah. Ta'al Arabiyah. Bila mau pandai, wa'allimuhan nasa, mau ajar orang lain lah. Ni pasal ni betul dengan nahwu lah tu. Astaghfirullahakahu. Kalau astaghfirullahu salah, astaghfirullahi pun salah. Astaghfirullaha itu betul. Lepas tu bila al-azima boleh. Nah, yang pertama al-azimu pun boleh pakai na'at maqtu' dia panggil dalam istilah dia. Apa tu? Tarik lagi. Allazi la ilaha illahu, bila kita wasa. Bila terus allazi la ilaha illa huwal hayyu samuh lalu. Al-hayyu boleh, al-hayya boleh, al-qayyumu boleh, al-qayyuma boleh. Itu dah. Itulah. Adapun al-hayyul qayyumi itu tak boleh. Yang penting itu tak ada wajah. Itu dia. Itu dengan kaedah semua tu. Baiklah. Masa kita ada lagi lebih kurang 6 minit. Boleh? Anda tak apa nak tanya ni? Kalau dah hak mulut, lebih hak mulut. Selalu. Apa dia? Jazallahu anna sayyidana, jazallahu anna. Dia panggil jumlah khabariyah, lafzan, du'aiyah makna. Jazallahu anna, semoga-moga membalas oleh Allah. Jazallahu anna, semoga-moga membalas oleh Allah dari kami akan sayyidana. Gitu. Anna ka an sayyidina. Allah boleh balas 70 malaikat menulis pahala selama 1000 subuh. Baca dia jazallahu anna sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahluhu. Itu ayat kelebihan di antara satu amalan. Dia banyak amalan, banyak sangat. Nanti di antara jazallahu anna, semoga-moga membalas oleh Allah dari kita akan sayyidana. Dia mampu bagi jaza dia panggil. Sayyidana, akan penghulu kita. Siapa dia tu? Pada Muhammadan. Yang nasab tu sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Selawat jelah tu. Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Kata apa lagi hujung? Ma huwa ahluhu, barang ya ahlinya. Barang ya ahlinya, ahli bagi barang itu. Ada apa? Betul dah tu ngawai bagi betul siap. Tu dia. Ana tak amalan tarekat jalanan tu banyak sangat. Banyak sangat. Pentingnya kita betulkan.
Lepas tu kelebihan tu sebab royak kelebihan supaya nak wirajin. Nak wirajinnya. Tu dia. Baik, ada lagi? Jadi tadi ada satu soalan lagi. Bahawa tak sempat jawab. Ketika dia baca Quran tempat orang mati. Oh, ya, tertinggal tu. Tak ingat dah tu. Masa susah sana. Susah tu lupa tu. Masya-Allah. Baik, masa kita ada lagi baca Quran di tempat orang mati. Baik. Baca Quran di tempat orang mati, maksudnya di rumah orang mati ke ataupun di sisi orang mati, itu maksudnya kata di tempat orang mati. Lepas tu faham daripada Zuhair tanya tu, baca di tempat orang mati dah tanam ke belum? Belum. Itu maksudnya belum itu maksudnya baca Quran di tempat yakni di sisi mayat. Maksudnya gitu. Baca Quran di sisi mayat. Sebab baca Quran di tempat orang mati ihtimal. Maksudnya baca Quran di sisi mayat. Di sini timbulnya boleh ke tidak? Di sini pula kepada salah satu masalah khilafiyah. Khilaf di sini lagi tempat dia khilafnya. Bila anak Adam ni semasa kita hidup ni nak tanya suci ke najis kita anak Adam ni. Setahu kita hukumnya suci. Walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum ila akhiril ayah. Maka ulama istinbat ambil hukum situlah anak cucu Adam ni, yakni kita manusia ni pada hukumnya suci. Di mana tempat kata suci antara lain? Walaqad karramna bani Adam. Allah menyatakan dengan bersumpah demi Allah, sungguhnya kami telah memuliakan anak cucu Adam. Tak ada arti mulia kalau najis. Mulia apa najis? Ni Allah Ta'ala kami memuliakan, bermakna hukumnya suci. Suci jasad ni suci. Lepas tu umumnya khilaf sikit lah tu. Kita mazhab Syafi'i umum. Anak cucu Adam ni suci. Sama ada. Takminnya sama ada. Yang mukmin dan juga yang kufur. Anak Adam suci. Apa faedah daripada kata suci? Bila kita sentuh dia basah, kalau kita basah duk sentuh maka kita semaya. Tak ada wajib atas kita menyucikan. Sebab apa? Nyuci daripada hadas. Kita ada dah wudu. Menyuci daripada hadas besar, kita tak ada hadas. Menyuci daripada najis, badan orang anak cucu dia tak ada najis. Macam mana tu suci? Patut ada ayat innamal musyrikuna najasun. Dijawab, najasun ai fil i'tiqad. Pegangan seperti najis. Pegangan yang lain daripada Allah, hak disembah, itu pegangan macam najis. Maka caranya jasad dia ni suci. Sudah. Tebiknya, natijahnya kita manusia ni suci. Baik, suci ni adakah ketika hidup saja gini suci, ketika mati macam mana? Sama ada ketika hidup juga ketika mati. Suci. Arti mayat semuanya suci, walaupun mayat kafir. Itu dia. Mayat tu suci. Sebab tadi karamna bani Adam. Hingga kufur dia tu bab batin, bab i'tiqad suku, ni bab jasa. Sudah. Ada pula kaum yang mengatakan suci ketika hidup. Bila mati bangkai dikira najis. Ada juga mengatakan begitu. Lepas tu dengan memandilah baru jadi suci. Di situ khilaf tu, ambil khilaf tu mai letak sini, ambil masalah sini mari sambung situ. Mana tempat mari sambungnya? Baca Quran. Baca Quran tu ialah kebajikan diri baca Quran tu dengan syarat-syarat lain tu. Tapi masalah dibaca Quran di sisi mayat yang belum memandi, ini masalah. Kalau lepas mandi lain pula. Faham tu? Hak belum mandi. Jadi kalau kita bina di atas kaum yang mengatakan suci ketika hidup, suci ketika mati, maka tak ada hal lah.
Tu dia. Bila bina atas kaum kata anak Adam bila mati najis. Sehingga mandi. Mana ketika tu atas kaum tu kata najis. Bila najis kita baca Quran di sisi najis apa hukumnya? Makruh. Ni baca Quran tak ilmu dak tamu sini. Makruh. Nanti ada kata jawabnya tak leh. Ada kata haram. Dia satu buku tak leh situ tu. Kita apa? Situ tempat ada boleh tak leh. Bahasa pelik kita tak tahu ni tak? Jika berlaku atas kau ni tak ada apa-apa. Berlaku atas kau ni makruh. Ada apabila mani banyak sudah apa? Tak ada apa, tak ada istilah adalah sahabat suci. Itu dia. Lepas tu pergi kepada masalah baca Quran di sisi orang mati hadis suci dah sama ada kami pada tanah sebelum tanah, tak ada masalah lah. Bak siapa tak siapa faham tu cerita lain lah pula ya. Baca di sisi tak ada khilaf. Baca di sisi tak ada khilaf. Sebab itulah hanya ada jadi khilaf macam mana? Di tanah. Bila tanah kita dua amal, selalu dua amal baca Quran pagi-pagi, baca Quran dan sebagainya. Lepas tu amalah wirid kita tu kita minta Tuhan menjadikan pahala kepada sianung yang telah mati. Apalagi keluarga kita, ibu bapa terutamanya. Maka bila ada iringi dengan doa, maka tak ada khilaf. Maka ditangguhkan dalam mazhab Syafi'i ada kata tak apa dia berdasar dengan zahir ayat wa alaysa lil insani ma la wa alaysa lil insan illa ma sa'a. Ada juga pada situ kata amalan orang hidup tak boleh sampai kepada yang mati. Tangguh tahanah kalau kita baca Quran wirid kita. Tak ada doa pun kepada si anun dan tidak baca di sisi mayat. Dan tidak diiringi dengan doa. Hak tu tangguh situ. Tapi apabila pergi di kubur mana maka ni hang duduk situ baca. Walaupun tak iringi dengan doa. Kerana baca di sisinya. Atau baca di rumah. Rumah si mati, kita baca rumah si mati. Tapi baca dengan niat kita baca ni bukan wirid kita. Niat nak baca sian. Asal orang beri nama tu ataupun buat di masjid. Allah yarham Muhammad bin Abdullah masalah sudah meninggal, beri nama kata imam dan umpamanya. Ini minta buat arwah kita panggil, baca kulhu sepatah dua. Kita pun semua ni malam ni minta baca kulhu boleh sepatah dua kepada arwahnya. Sianu kita kena ada murid maya semua. Illa hadratin nabi illa siapa? Khasatan illa Muhammad bin Abdullah. Syai'ul lillahi al-Fatihah. Semua baca hati niat ke situ, nak baca ke situ. Dia banyak bacanya hati kita niat baca ke yang tu. Baca apa pula doa pula. Dari doa sebut pula dah. Allahumma ja'al thawaba ma qara'nahu min kalamikal qadim. Siapa? Ila Muhammad bin Abdullah. Lagi. Tu ittifaq. Kata manfaat. Tu dia dah. Klik pada soalan kita tadi, hodok jadi masalah tu kita baca di isi mayat yang belum dimandikan. Kerana ada yang mengatakan makruh, ada siapa kata haram sebab mayat najis. Baca Quran di isi najis. Jadi masalah situ asalnya. Bila lepas mandi dah ada kemudian kita dah baca berlaku tak kata suci sama ada ketika hidup, ketika mati pun suci. Tak ada itu dah. Selesai. Ada lagi? Masalah tak ada lagi, takut masa. Kita tak ada apa takut ni lah, kita ni ada apa lagi? Mungkin soalan terakhir. Baik. Daripada muslimat, apakah hukum seorang bapa mengungkit dan tidak menghalalkan makan minum serta waringin kepada anak-anaknya sejak kecil sehingga sekarang, dan boleh dikatakan bapa dia tu selalu meninggalkan kewajipan seorang isteri dengan kesalahan yang kecil dan tidak menasabah menuduh anaknya derhaka. Jadi kita
suatu perkara yang panggil duka cita ataupun sekaligus panggil terasa sedih. Tak, sedih terasa. Seorang bapa gitu. Seorang bapa yang ada punya anak kecil gitu. Kah? Anak besar tak. Ayahnya. Oh, jadi makna anak dia tu dahnya besar, bukan berumah tangga lah gitu kan? Tiba-tiba ayahnya, bapaknya dia ungkit. Orang petani panggil bakit. Manna wala tubtilu a'malakum bil manni wal aza. Imtinan, beri buat baik kat orang, lepas tu ukit. Orang petani panggil bangkit. Orang petani panggil bakit. Beri kat orang, lepas tu bakit. Mung tu tak ingat aku duk beli mu tu. Aku duk tolong mu itu. Dia pasal dia panggil, petani panggil bangkit tu ungkit. Baik. Jadi seorang bapa ada tu tempat tak kena dengan dia tu. Dia kena pergi situ dulu tu. Dia kena pergi. Sebab tak ada apa nak duduk bakit kat anak gitu. Sahabat dia pernah kata antara bapa dengan anak tu kan, dia ada kelebihan masing-masing. Bapa kena tupai pada anak. Anak tupai pada bapa. Arti tupan menupan dia panggil. Tupan menupan tu mesti ada. Ta'awun 'alal birri. Masa kecil tupai bapa. Apabila anak besar, bapa boleh tupai. Kemungkinan dia anak tak boleh nak tupai ke gapo tu, dia tupai ukit tu barangkali dia kena periksa dulu lagi. Mai tanya hujung lalu tak boleh. Mai tanya sini dah umbi gapo tak tahu dia cerita dia. Ya ada umbi cerita dia tu. Ya boleh seorang bapa nak bakit gitu mau aku tak redha duk makan. Nak pergi ke situ tak apa puca, dia kena tanya pak dia. Dia tahu lalu apa ayah dia boleh begitu lalu tu. Dia cerita. Dak gini kata dia. Ya. 1 2 3 4 kita pun dengar. Oh, sebab dia sedih ke anak dia tu, dia tu baik lagu tu. Tapi walau bagaimanapun kita nak tolong nasihatkan. Kalau jumpa dengan ayah dia ada bapa dia, kita nasihat. Kita dengar dah cerita. Sungguhlah anak tempat ada salah tu salah, tak hati anak kita pun salah juga. Kita kena buat gitu. Dia nampak tu salah kalau yang saja tak ada langsung kita salah yang hati jadi tu. Baik, pas kita dok bakit hak betul mana? Siapa kita ni salah betul ni? Sedih betul anak buat dia lah sedih. Dia anak buat dia pasal sedih. Tapi sedih kita pergi bakit. Bakit sekat mana? Kita bapa boleh kita nak bakit, bagi kita beri kat anak, kita boleh ambil balik. Kita mengaji bab hebah. Asalnya hebah, bila kita hebah yang sah, tak harus kita ambil balik, rajak. Malaikat usul beri kepada orang, harus rajak balik. Itu pun dengan syarat. Kita sebagai bapa, kita beri kereta pada anak. Beli dengan Nabi piti kita, beri ke anak. Beri kebun, beri rumah, harta kita betul-betul beri kepada anak. Kemudian anak tak turut kita ambil balik boleh. Bapa. Ada pun ibu khilaf ulama. Ibu beri boleh ambil balik ke tak? Hak tak ada khilafnya, bapa. Dia begitu nenek terhadap cucunya. Kita beri, bila dia tak kena, kita tarik balik. Boleh. Syarat boleh. Tak buruk siku lah. Kata petani panggil. Masa beri kat ramai kelin dengan petani, buruk siku. Ini tak apalah, syarat benarkan. Harus rajak balik. Selama mana milik tak dipindahkan. Kalaulah seorang anak, bila ayah dia beri kereta ke, beri rumah ke dia, dia bimbang-bimbang tak apa, ayahku ni baik, hari ni dagi silapnya ambil balik. Kita pun pindahkan milik tu kepada anak kita pula. Ni tanah ni aku beri ke mu. Ni pun mau terima lah. Mungkin milik. Jadi milik sudah. Lepas tu kita boleh ambil balik ke anak kita ni. Kita ambil balik. Ambil balik ni orang panggil ambil balik sudah milik hak ayah beri kita dulu, kita pindah dah pergi kepada anak kita. Lepas tu kita ambil balik daripada anak. Sekarang milik baru. Maka ayah kita nak marah, kita nak ambil balik tak boleh dah. Dia kata harus bapa ambil balik. Betul, selama tak pindah milik. Kita pun mengaji juga lah, anak pun bimbang juga. Tu mengaji jalan dia. Maka tak boleh nak ambil balik. Ada masalah ukit-ukitan, kita ingat tahu. Dia istisna daripada kata, jangan kamu merosakkan amalan, yakni pahala amalan kamu, jangan merosak dengan ukit-ukitan, dengan bangkit, wal azah, dan dengan menyakiti, kecuali dia ada istisna.
Allah tengah hadap hamba tak apalah dia tuan. Sama makhluk. Rasul Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap umat, dia boleh nak baki, tak ada salah apa. Dan guru terhadap murid, dia boleh ukit. Ibu bapa terhadap anak, dia boleh ungkit-ungkit, mana tak batal pahala. Mu ni aku duk sangga, aku duk bela mu ni, tak ingat orang suruh apa, tak heran ni masa tak ada tupai, boleh ungkit, tak ada salah. Tapi dia kata aku tak redha hak mu makan jak pada kecil ni. Hak tu tak boleh, tak kena situ. Kita pergi lakah pagar panggil. Kita kena had lah. Sebab apa? Sebab hak duk sangga masa dia kecil tu hak wajib. Kena itulah. Wajib, syarat wajib atas kita nafkahkan anak isteri. Maka anak dia ada terhad. Bila anak sihat segala-gala, selama mana dia tu belum balik, wajib tak kita nafkah. Bila dia balik dah, tengok keadaan. Kalau anak kita sihat, ada kepandaian gapo, tak wajib dah tak kita nafkah. Kita beri juga orang panggil amalan sunat. Supaya kita lah ni banyak amalan sunat dah lah. Anak umur 15 dah dewasa balik, kita sanggup orang tua duk sanggup lagi walha, dia pandai bekerja, dia apa, dia dah. Kita nak beri juga jatuh jalan sunat. Tapi baiknya seorang bapa dan waliknya, ibu bapa sanggup. Siapa bini tu orang tua lagi. Tak isi kahwin kan main, beli kereta beri, tu kebaikan dia panggil. Maka kalau tak kena kita bakil tu boleh lah. Kita bakil yang tu. Tapi nak hidup korek siapa jak kecil tak boleh, tu hak wajib tak kita. Supaya zakat wajib tak kita pergi beri pada pakai miskin. Mu ni tak ingat zakat aku duk beri. Jangan kata gitu. Wajib tak kita, kau tak beri salah kita tu. Boleh dia mau nak rapah boleh tu. Datuk ni tak keluar zakatnya pakak aku pakai miskin, mari serai rumahnya ambil. Nampaknya serai. Tapi hakikatnya menyuci. Contohnya seperti tu duk serai anak kita malah mandi dah. Mari mandi. Dia duk main, kadang macam tu. Mari mandi. Tak sih mandi. Mari. Kita ke pegang dia teriak. Punya kata kita bergodai katakanlah. Jiruh mandi teriak. Yo. Dia kata apa duk kerabu anaknya tu duk kerabu. Kata ni panggil lagu tu. Ni. Orang suruh mandi. Nampak Zuhir memaksai sebenar menyuci. Dia panggil paksa kerasi dengan sebenar namanya. Begitu juga orang harta wajib zakat tak keluar zakat, suruh keluar tak keluar. Orang kuasa panggil mari. Mau kena keluar zakat. Tak mau keluar, dia rapah ambil untuk mengeluarkan zakat. Dia panggil apa tu? Paksa dengan sebenar. Satu istisna dalam Islam, umirtu an uqatilan nas jami'an hatta sampai akhir. Fa iza fa'alu zalika asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil Islam. Jadi dinasihatkan kita sebagai bapa, teka sedih, mana sedih tu sedih, tapi kita nak kata apa, kita kena beringat dia ada had dia. Ada terhad dia. Kita pergi bakit siapa hak kecil jadi pada merah tak boleh, ada hak wajib tak kita. Itu dia. Tapi bina atas sedih sangat. Gitu jelah. Kita kena tanggung situlah. Kalau gitu bet lagu tu dia sedih sangat. Bila sedih sangat dia melimpah. Bila limpah tak kira tebing tak tebingnya naik mata air dah sebab dah itu kan. Selai rumah-rumah orang dah. Tebing tinggi naik, dia naik pas ada tebing sudah. Selai rumah. Ani pun sebab tu tanggung situlah. Tanggung kata sedih sangat. Lepas ada tu dia menyesal pula. Anak nak pergi ke mana lah? Kalau maaf lah ayah sedih. Tak apalah, maaf. Kita duduk situlah kita. Sebab kita sangat banyak suruh istighfar dalam hari-hari kita istighfar. Dan kita minta maaf, minta ampun dengan Allah, minta kasih belah daripada Allah. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Kerana umumkan fa'fu anna, kan? Ya Allah, Engkau ni pemaaf. Sifat Engkau ni, nama Engkau Ma'afu, sangat memaafkan. Engkau pula suka kan memaaf. Tuhibbul afwa. Aku suka memaaf. Oleh itu fa'fu, maka maaflah anni, dari aku ni. Bila tenang umum kan, anna, dari kami ni. Tu doa tu pendek diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Aisyah radhiyallahu anha. Ketika Aisyah tanya, ya Rasulullah, kalau sekiranya saya dapati Allah Taala menzuhirkan bagi saya, kata ini malam Lailatul Qadar, apa saya nak amalkan? Ya, dia saya baca tu.
mengatakan Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allah pandai dia. Tapi ke arti masya-Allah meliputi. Maka kita boleh ambilkan yang tu walaupun ajar pada Aisyah asalnya al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Sebab dia ajar kerana Aisyah tanya begitu. Maka walaupun dia ajar tu asalnya kalau dapat timatul qada, tak matul qada pun begitulah kerana sifat kita minta maafnya ada sama. Sama kita kan? Maaf zahir batin. Hari raya, maaf zahir batin. Tu dia. Jadi dengan Allah kita kena minta maaf kita semualah. Bila kita minta maaf, Allah sangat-sangat berkenan kepada orang yang mengakukan kesilapan dan kesalahan. Serta kita minta dia maaf, dia sangat-sangat berkenan. Itulah jadi tamat kitanya, cukuplah masa dan beberapa masalah yang dibentangkan bukan sekadar soal jawab, iaitu di samping jawab ada keterangan tu je kerana tujuan penting nak jelas, nak kita terbiasa nampak rupa-rupa masalah. Lepas tu kita akhiri dengan segala apa yang kita dalam hidup ni tak sunyilah kita daripada salah silap, apalagi dengan Allah. Dan kita hamba ni tak ikat nak penting nak kena punya ada sengit penting nak betul punya ada sengit, tapi boleh duduk dengan maaf. Maka kalau kita hadap pada orang besar, orang yang bersifat besar sungguh, tapi sifat dia murah, sifat dia kesian belah, dia tak buat kira. Lebih lagi kita orang awal tak buat kira lah. Kalau orang besar sama orang besar kira juga. Lakah kaki tak kena tu pun kena denda dah. Gitu tak? Masuk mengadap tak betul sikit pun kena denda dah. Tapi kita orang kapur ni masuk ke mana-mana pun kita tengok bahasa dia orang kapur. Tak itu kan? Demikianlah kita orang awal. Apalagi kesalahan banyak kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, tapi kita senantiasa hidup ke istighfar. Tengok masuk dalam semaya tu istighfar. Dalam semaya pula duk minta maaf, duk Rabbi ufli tu banyak tepat kan. Duk mengaku kelemahan apa dalam semaya. Tu baik pada semaya baru tu baik je tempat menajak. Tapi astagfirullahaladzim, tengok dia ajarkan kita. Apa lagi tak ada tu baik dalam semaya. Tu baik dalam pagar. Tu baik daripada makan minum berkecek berbuah. Apa lagi kau sangatlah. Ni assalamualaikum dalam semaya. Kata duk baca, duk berdoa, duk apa ni. Assalamualaikum warahmatullahi. Doa lagi. Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah masalah. Assalamualaikum warahmatullahi. A'udzubika min sakhatika wan nar. Bismillahirrahmanirrahim. Kata doa. Nanti bos sudah apa? Astagfirullah. Sepatutnya alhamdulillah. Lesmaya ada astagfirullah. Apa itu? Karena dah ada semaya pun salah lagi. Dah ada semaya banyak gagung gitu tak? Teka tak ada lesmaya tak ada mari kau kaya Allah akbar mari selalu. Menego dak mengitu menego nak koci muntul tak mana tadi nak hanya duk mari lesmaya sebab bertukar ke berapa sudah. Anak ayat terganggu ada. Bila tak keluar astagfirullahalazim. Artinya di situ kita boleh ajarkan bahawa kita ini senantiasa dalam minta ampun ke Allah, minta maaf pada Allah. Itulah kita hidupkan. Patut amalan lain zikir-zikir bagaimana kita terima dan atau rekod kita amalkan jadi kawiri serta menyuci dan bersih hati kita pada Allah SWT dan serahkanlah kepadanya semua. Semoga-moga itu serah pada dia. Sedikit amal dengan ikhlas itu lebih baik. Rasanya cukup qadatu dan insya-Allah lain kali dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala kita bertemu lagi. Untuk kali ini akhirilah kita dengan wabillahi taufiq wal hidayah wan najatu minan nar wal falah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.